Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku sayang, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Jenama nombor 1 kerajaan. Salam SK Tengkira 2, sekolah kami terbaik nombor 1. Saya Haja Asnia binti Haji Yusof. Tarikh lantikan menjadi seorang guru besar pada 2 Mac 2020. Grade jawatan DC42, option Bahasa Melayu, Matematik dan Pendidikan khas masalah pembelajaran. Telah berkhidmat selama 32 tahun bermula tahun 1989 hingga sekarang 2021. Sekilas pandang, latar belakang SK Tengkira 2. Sekolah Kebangsaan Tengkira 2 telah didirikan pada tahun 1923. Sekolah SK Tengkira 2 telah pun berusia 98 tahun, hampir satu abad. Tahun 2021, bilangan guru seramai 31 orang dengan jumlah murid seramai 384 orang. Pencapaian akademik yang baik dengan GPS 2.61 dalam UPSR 2019 dan pelibatan aktif dalam bidang ko-akademik. Hasil dari pemerhatian persekitaran sekolah, saya dapati guru-guru saya sentiasa komited dan berpengetahuan, mempunyai masalah disiplin yang sangat minimum. Tetapi, saya sangat risau apabila melihat data bilangan murid-murid pemulihan yang sangat bertambah. Sedangkan sekolah ini mempunyai suasana dan kemudahan yang kondusif. Semasa saya menjadi penyelaras kelas pendidikan khas masalah pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai, saya mempunyai matlamat di mana murid-murid saya tidak akan ke sekolah menengah kecuali mereka telah menguasai kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira. Pada pandangan saya, masalah pemulihan di SK Tengkira 2 yang semakin bertambah, saya yakin akan dapat saya atasi melalui kaedah reka bentuk kajian tindakan KIMIS dan McTaggart 1988. Dengan kaedah ini, murid-murid pemulihan khas ini dapat membaca dengan lancar sebelum mereka masuk ke tahun 4 atau sebelum mereka ke sekolah menengah. Hasil dari permasalahan ini, saya telah membuat analisis SWOT dan analisis masalah untuk saya membuat satu program dengan menggunakan kaedah 2P1 words yang akan saya terangkan sebentar lagi. Hasil dari analisa SWOT dan analisis masalah, terdapat 3 isu yang dihasilkan. Di sini saya akan fokus pada isu utama, iaitu murid tidak menguasai kemahiran asas membaca KV, KVK dan tidak berkeyakinan dalam kebolehan sendiri. Berdasarkan gambar rajah menunjukkan kesukaran murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup KV plus KVK, di mana kajian telah dibuat ke atas 5 orang murid pemulihan khas tahun 2 dengan menggunakan kaedah 2P1 word, iaitu puzzle, picture and one word. Isu ini disebabkan murid-murid tidak yakin dan takut meneruskan pembacaan apabila bertemu perkataan KV plus KVK. Pelaksanaan kaedah 2P1 word iaitu fokus utama kemahiran membaca perkataan KV plus KVK, di mana penglibatan murid terdiri daripada pemilihan khas tahun 2. Bimbingan guru dibimbing oleh guru angkat iaitu guru subjek Bahasa Melayu. Waktu dijalankan seawal murid sampai di sekolah pada hari Rabu dan hari Jumaat. Penyeliaan diselia oleh guru pemilihan khas dan ketua panitia Bahasa Melayu. Bahan bantu mengajar, suku kata, picture, words, 2P1 words. Ini adalah
gambar Raja Reka bentuk kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988. Saya telah menggunakan kaedah kajian ini bagi mengatasi isu kesukaran murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup KV plus KVK. 3 cara mengumpul data yang telah dijalankan untuk mengatasi isu ini, iaitu secara pemerhatian, temu bual dan rakaman video. Tindakan atau intervensi yang telah dijalankan ialah dengan menggunakan kaedah 2P one word, iaitu di mana 2P one word adalah singkatan daripada perkataan puzzle, picture, one word. Kaedah 2P one word telah diaplikasikan dan dapat membantu murid untuk membaca perkataan KV plus KVK. Dalam kaedah ini, diselitkan aktiviti permainan yang memberi peluang kepada murid untuk melakukan aktiviti hands-on, iaitu permainan susun suai gambar atau jigsaw puzzle secara individu, iaitu secara cantum jadi gambar, teka gambar, cari dan cantum, membaca suku kata dan menulis suku kata, di mana murid-murid telah pun diberikan 10 set permainan susun suai gambar. 10 set permainan susun suai gambar ini adalah berdasarkan aras kesukaran perkataan KV plus KVK yang dibina, iaitu 5 perkataan aras rendah, 3 perkataan aras sederhana dan 2 perkataan aras tinggi. Okey, aktiviti 1 bermain dengan puzzle, iaitu guru menyediakan 5 set permainan susun suai gambar yang diletakkan secara berselerak dan rawak. Kemudian, murid diminta mengasingkan dan mengumpulkan kepingan puzzle mengikut ciri-ciri yang bersesuaian. Hasil daripada pemerhatian aktiviti 1, guru mendapati murid telah menggunakan deria penglihatan dan deria sentuhan untuk mengasing dan mengumpulkan kepingan puzzle. Aktiviti ini dapat melatih koordinasi mata dan tangan serta merangsang motor halus murid, kerana murid akan cuba memadankan kepingan puzzle ke tempat yang betul, di samping melatih kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Murid lebih fokus, berminat dan bersemangat. Aktiviti 2 iaitu cantum jadi gambar. Okey, murid diminta memadan, menyusun suai dan mencantumkan kepingan puzzle untuk membentuk gambar. Dari pemerhatian aktiviti 2, saya dapati murid-murid telah dapat menggunakan kemahiran mengelas, shorting, reguan, pairing dan susun atur, ordering kepingan puzzle. Murid-murid banyak menggunakan kaedah try and error yang melibatkan manipulasi mata dan tangan untuk mencantum setiap kepingan puzzle hingga berjaya membentuk gambar. Murid berasa bangga dapat menyiapkan cantuman kepingan puzzle dengan usahanya sendiri. Aktiviti ini dapat menyemai sifat yakin dan berani dalam diri murid. Murid juga kelihatan berpuas hati dengan hasil kerja usaha sendiri. Manakala aktiviti 3, teka gambar, murid dikehendaki meneka dan menyebut gambar yang terhasil daripada cantuman kepingan puzzle. Murid perlu mencantum dengan jelas secara spontan. Murid perlu menyebut dengan jelas secara spontan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid. Di sini, murid lebih yakin dan berani ketika menyebut nama gambar yang dihasilkan sendiri. Mereka dapat menyebut dengan jelas dan betul. Aktiviti ini dapat merangsang kepekaan visual murid setelah melihat gambar yang mempunyai kepelbagaian bentuk, warna dan saiz dan diterjemahkan dalam bentuk lisan. Seterusnya iaitu aktiviti 4, cari dan cantum. Guru meminta murid menyatakan suku kata terbuka
KV dan suku kata tertutup KVK bagi perkataan yang disebut. Murid diberi himpunan kad suku kata terbuka KV dan kad suku kata tertutup KVK dan murid diminta mencari kad suku kata yang sepadan. Kemudian, murid perlu mencantum kedua-dua kad suku kata tersebut untuk membentuk perkataan. Hasil pemerhatian aktiviti 4 ini, murid kelihatan lebih tekun dan bersungguh-sungguh semasa mencari kad suku kata KV dan KVK yang sepadan. Murid berusaha untuk cuba membaca semua kad suku kata untuk mendapatkan kad suku kata yang tepat. Aktiviti ini dapat menyemai sikap tidak mudah putus asa dalam diri murid, iaitu sentiasa berusaha sehingga berjaya. Seterusnya ialah aktiviti 5, baca dan tulis, di mana guru meminta murid mengeja suku kata terbuka KV dan suku kata tertutup KVK serta menyebut perkataan dengan jelas. Murid menulis perkataan tersebut di atas kad yang disediakan. Hasil dari pemerhatian aktiviti 5, murid kelihatan lebih yakin semasa mengeja dan menyebut setiap suku kata terbuka KV dan suku kata terbuka KVK. Refleksi aktiviti 5, murid lebih mudah mempelajari sesuatu kemahiran baharu apabila kemahiran asas atau terdahulu dikuasai sepenuhnya. Kedua, tindakan intervensi berbentuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan secara berterusan dapat membantu murid mengaplikasikan kemahiran sedia ada dengan lebih baik. Di sini adalah dapatan kajian. Kelima-lima murid pemilihan telah berjaya menjalankan kesemua aktiviti melalui kaedah 2P1 Words dan hasil dapatan telah direkodkan seperti jadual di bawah. Nama murid, perkataan aras mudah, perkataan aras sederhana, perkataan aras tinggi dan jumlah yang murid-murid betul. Jumlah perkataan dibaca dengan betul. Graf ini menunjukkan hasil dapatan bagi setiap murid. Analisis tinjauan pemerhatian iaitu GPK pentadbiran dan murid. Yang pertama, intervensi yang digunakan ini dapat menambah baik amalan guru untuk mengajar murid. Yang kedua, murid-murid dapat menjalankan aktiviti 2P1 Word dengan baik dan berkesan. Dan analisa temu bual di antara guru dan murid pula. Yang pertama, 3 orang murid menyatakan aktiviti ini merupakan pengalaman pertama mereka bermain permainan tersebut. Dan yang kedua, murid rasa gembira dan seronok kerana dapat menyusun puzzle dan dapat membaca perkataan dengan tepat. Bahan bantu belajar 2P1 Word. Ini adalah senarai bagi bahan bantu belajar 2P1 Word. Penambahbaikan, iaitu yang pertama membina bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian murid. Yang kedua, permuafakatan antara ibu bapa dan pihak sekolah perlu kerap diadakan bagi memastikan ada kesinambungan aktiviti murid di rumah. Dan yang ketiga, program diperluaskan lagi dengan pelibatan murid tahap 1 yang telah dikenal pasti lemah dalam kemahiran asas membaca KV plus KVK. Impak yang boleh kita dapati ialah yang pertama, kualiti murid meningkat. Keyakinan murid. Yang kedua, keyakinan murid meningkat dengan menggunakan kaedah 2P1 Word. Yang ketiga, guru menjadikan murid bimbingan lebih berfokus. Yang keempat, kemenjadian akademik dan sosial murid meningkat. Di sini adalah data yang menunjukkan
pengurangan bilangan murid yang masih berada dalam kelas pemulihan. Dan akhir sekali, rumusan dan aplikasi kaedah 2P1 Word. Yang pertama, memerlukan pendekatan PDPC yang lebih kreatif untuk menarik minat murid. Yang kedua, guru perlu kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kaedah intervensi mampu menarik minat murid untuk menguasai kemahiran yang dipelajari. Yang keempat, pembelajaran secara bermain dapat menarik perhatian murid untuk belajar. Yang kelima, kaedah 2P, One Word boleh jadi panduan oleh guru-guru lain dalam melaksanakan tindakan intervensi bagi kajian akan datang. Akhir kata, semoga perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat yang baik untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.